Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan 4 Wawasan. Hari ini hari Rabu, 30 Jun, hari terakhir dalam bulan Jun. So besok kita akan masuk bulan Julai sudah. Jadi masa berlalu dengan begitu cepat sekali dan dia tidak akan menunggu kita. Jadi itulah orang kata masa itu emas. Okey, so pada umur macam awak ini, masa itu ialah untuk belajar. So, saya harap awak faham maksud saya. Faham maksud saya. Okey. Lepas itu pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran sekejap Saya punya skrin di sini ialah latihan. Okey, ya ini dia. So kita sambung latihan 6.2C. 6.2C kepada pelajar yang tidak ikut semalam. Saya nak beritahu kita sedang berada di 6.2C muka surat buku teks 170 hingga 171. Dan kita sudah bincang sampai soalan 3A So sekarang kita akan pergi 3B. 3B 3B. 3B Okey. Alright. Jadi kita ada berapa ketaksamaan? 1, 2, 3. Jadi 3 ketaksamaan, 3 sisi lah. Dia punya kawasan peloret mesti bentuk segitiga. Jadi kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu. Okey. Kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama ini Y lebih besar sama dengan. So kita tukar kepada sama dengan dulu. Negatif 1/2S tambah 2. Jadi kita cuba cari dua nilai X untuk ganti dia lah. Cari nilai Y. Contohnya apabila X kita ganti dengan kosong, kita dapati Y dia ialah 2. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Negatif 1/2 X. X itu kosong kan? Negatif 1/2 tarik kosong. Lepas itu tambah 2. So kita akan dapat jawapan dia ialah Y dia ialah 2. Y dia 2. Okey. Sekejap. Ada pelajar masuk. Okey. Okey, jadi untuk makluman semua, sekarang kita sedang berada di praktis kendiri 6.2C. Buku teks muka surat 170 hingga 171 So kita sudah sampai soalan 3B sekarang. 3B Okey, so kita gantikan dan kita akan dapat di sini titik yang pertama kita boleh beroleh ialah koordinat 02. Okey Lepas itu untuk titik yang kedua saya ganti X itu dengan 4. Ganti 4 ataupun awak ganti Y kosong pun boleh Apabila ganti Y kosong saya boleh dapat S itu 4. Biasanya kita buat macam ini. S kosong, Y berapa cari. Y kosong cari X berapa. So itu cara dia lah. So koordinat kita 40. So ada dua titik So titik yang pertama di sini ialah 02 sini. Okey, ini 02. Satu lagi 40 sini. So garis lurus ini bolehlah kita lukiskan lah. Ini dia Y sama dengan negatif 1/2X tambah 2. Dan ketaksamaan ini menunjukkan dia lebih besar ke atas lebih besar ke atas. Okey, lepas itu kita sambung dengan ketaksamaan yang kedua, Y sama dengan X tambah 2. Ini lebih kecil sama dengan, tukar kepada sama dengan dulu. So kita gantikan X kosong. Kalau X kosong, Y ialah 2. Okey. Kalau Y kosong, X dia negatif 2. Okey ini jadual kita kena tahu bina lah. So di sini ada dua koordinat. Negatif 2, kosong. Dan satu lagi ialah 02.
So jadi di sini koordinat di sini ialah negatif 20 di sini ya. 02 di sini sekali lagi titik ini ya. Jadi kita sambungkan garis padu sebab guna lepeh kecil sama dengan. So garis padu. Dan persamaan telah pun saya tulis di sini. Dan dia lebih kecil ke bawah lah. Lebih kecil ke bawah. Dan akhir sekali kita buat warna apa? Merah. Ya. Okey, so kita punya ketersamaan tak perlu bina jadual sebab dia S sama dengan 4. So ini S sama dengan 4, garis putus garis sempang sebab lebih kecil. Lebih kecil kita buat garis sempang. Okey, garis sempang dan dia lebih kecil ke arah kiri. Ke arah kiri ya. So ini dia segitiga. Ini dia segitiga. Okey, lorekkanlah. Ini kawasan berlorek lah. Awak kena lorekkan guna warna apa? Warna hitam. Grey. Okay. Okay, itu dia. Alright. So itu jawapan untuk B ya. Jawapan untuk B. Jawapan untuk B. Okay. Dan satu lagi makluman yang saya boleh dapat apabila saya call kepada ibu bapa adalah pelajar dia kata ibu bapa kata apabila tanya anak dia kata ada ikut pembelajaran dan rupanya awak tak ikutlah. Okey, itu satu. Kemudian ada juga pelajar yang saya call itu saya tanya rumah ada line ke, internet okey ke, dia kata okey, mak bapak awak kata okey. So ada pelajar tidak hadir bukan kerana line punya masalah. So saya harap kalau tak ada masalah itu awak mesti kena ikut. Bagi saya kalau kita buat pembelajaran secara offline lagi tidak berkesan. You lagi tidak akan belajar. Jadi itulah sebabnya saya buat Google Meet sepenuhnya. Sekurang-kurang awak ikut. Yang ikut itu sekurang-kurang boleh dapat sesuatu. Kalau saya bagi latihan saja offline, itu lagi teruklah bagi saya. Itu memang pelajar tak, satu mungkin tak faham, dua memang tak akan tengok. Jadi itulah sebabnya saya buat Google Meet. Dan itu adalah keadaan ataupun situasi sekarang ini. Seluruh dunia macam itu. Dalam bidang pembelajaran, guna atas talian. Itu satu, orang kata satu fenomena ataupun satu keadaan yang tidak dapat kita elak. Tidak dapat kita elak. So masa depan mungkin macam itu lagi. Tidak perlu ada sekolah. Buat secara online saja. Semua pembelajaran secara online. Mungkin 20-30 tahun kemudian. Okey, C, soalan 3C ya. Okey, so kita tukar dulu yang pertama ini, tukar kepada apa? Tukar kepada sama dengan dulu lebih kecil tukar kepada sama dengan negatif X tambah 8 So apabila X kosong, Y 8. So ini 0, 8. Kemudian apabila Y kosong, X dia 8. Ganti Y kosong dapat X 8. So satu lagi koordinat 80. So 80 di 08 di sini, 80 di sini. Okey, so kita boleh gariskan dia garis padu lebih kecil sama dengan. Lepas itu untuk yang kedua, belum lagi. Dia kata lebih kecil. Lebih kecil maksudnya anak panah ke bawah. Lebih kecil, saya buat dulu anak panah ke bawah. Okey, lepas itu yang kedua. Ini yang kedua, Y sama dengan negatif 2S tambah 8. So, S sama dengan 0, Y sama dengan 8.
08 ini 08 titik yang sama dengan tadi. Okey, 08 di sinilah. Dan satu lagi apabila Y0, ganti Y0, S itu 4. Jadi satu lagi titik ialah 40. Okey, 40 di sini, 40. Okey ya. Jadi dia punya kesamaan lebih besar sama dengan garis padu dan lebih besar ke atas garis. Dan akhir sekali satu lagi kesamaan yang diberi memang tidak perlu buat apa-apa sebab dia tidak ada persamaan, dia hanya satu kali lurus. Oh, sorry. Okey, ini ya. Dia adalah S sama dengan 4 S sama dengan 4. Jadi S sama dengan 4, kita lukis melalui 4 inilah. Garis putus-putus garis sempang. Lebih kecil kan? Garis sempang dia lah. Okey, kalau nak ke bawah lagi boleh. Okey, dan dia adalah lebih kecil ke kiri. Okey, ke kiri. Jadi kawasan berlorek adalah seperti yang saya lorek segitiga itu. Tapi mungkin warna tak berapa itulah. Okey. So, warna ini ya. Ini segitiga. Warna dia. Guna warna macam ini pun boleh ya, tapi tak perlulah lorek sajalah. Lorek sahaja. Lorek sahaja. Okey. Ya, ada pelajar masuk sekejap. Okey. Okey, dah. Amira sudah? No, Amira? Belum cikgu. Sekejap. Okey. Okey. Itu untuk C ya. Latihan 6.2C. 6.2C muka surat 170 hingga 171. Soalan 3C. Kita sudah sampai 3C ya. Semalam kita buat 3A sampai 3A ya. So pagi ini kita sudah buat 3B, 3C ya. Okey, sekarang masuk 3D. Okey, 3D ni kita kalau tengok ada 4 garisan. 4 garisan ya. So yang pertama Y tolak. Kenapa macam ini ya? Sekejap. Okey, sekejap ini apa dia? Tidak bagus. Okey. Nah, ini ya. Okey. Okey, jadi kita buat D sekarang ya. D sekarang. Okey, kepada pelajar yang baru masuk, ini ialah praktis kendiri 6.2C. Saya balik sekejap 6 ini 6.2C ya. 6.2C. Kenapa tak boleh lukis? Okey, 6.2C ya, muka surat 170 hingga 171. Soalan 3 sekarang soalan 3, B sudah tadi, C pun sudah, baru kita siap. Okey, sekarang D ya. Okey, kita pergi ke D. Okey, bersama kesamaan yang pertama, Y tolak S lebih kecil sama dengan 6. Lebih kecil sama dengan. So kita tukar kepada sama dengan. So kita guna S0 Y 6. Y0 S negatif 6. Ada 2 titik sekurang-kurang lah. Okey, so titik pertama negatif 60. Satu lagi titik 06. Okey, maksudnya ini ya, negatif 60 sini, 06 sini ya. So ini kesamaan dia sudah. Okey, dan dia kata lebih kecil. So saya teruslah lorek ke bawah, lebih kecil di bawah garis, anak panah ke bawah garis lurus. Lepas itu yang kedua, Y sama dengan S.
Okey, Y lebih besar sama dengan X. So, tukar kepada sama dengan. So, gunakan yang paling senang satu, X kosong, Y kosong. Kosong kosong lah. Maksudnya melalui asalan. Satu lagi saya guna 6 sebab tadi ada pakai Y, dia ada pakai X 6. So, saya guna 6 lah. Tak kisahlah 1, 2, 3 semua. Semua boleh ya. Tapi kalau Y 6, X 6, Y 6 lah. Okey, jadi koordinat dia 00 sini. 6, 6. Inilah. Kalau ada buat 6, 6. Okey ya. Jadi pelajar-pelajar boleh beri cadangan nantilah. Hujung minggu ini ke fikirkan. Bagaimana nak membantu awak membuat pembelajaran supaya matematik awak jadi lebih baik. Awak cadangkan, beri cadangan kepada cikgu. Awak boleh hantar mesej secara peribadi kepada saya. Kalau boleh laksana, saya cuba laksanakan ataupun saya cuba ubah sesuai lah cara kita belajar itu. Okey, so ini garis dia Y sama dengan S dan dia adalah lebih besar daripada. Okey, so lebih besar naik atas lah. Anak panah ke atas garis lurus. Kemudian yang ketiga ini, ke sini, Y sama dengan negatif X tambah 6. So, X kosong, Y 6. 06 ada titik ini, 06 sudah ada. Satu lagi apabila Y kosong, S 6. So, 6 kosong. Okey, 6 kosong. 6 kosong di sini. Jadi garis lurus ini dia. Ada nampak ini? Dan dia kata lebih kecil ke bawah. So, kita sudah ada agak-agak tahulah jawapan di kawasan inilah. Dan akhir sekali ada satu lagi kesamaan, belum habis. Y lebih besar sama dengan S di sini. Y lebih besar sama dengan S ialah Y sama dengan X. So, mana garis Y sama dengan X? Ada saya tulis di sini sudah. Ya. Ini. Ini Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Okey, ini Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong garis ini. Okey, garis ini. Terlalu tebal. Okey. So, naik atas lah. Lebih besar kan. Jadi kawasan peluru ini dia. Ini dia. Saya okey, saya cuba gunakan ini yang lebih nipis. Tapi nipis aku tak nampak. Boleh ini Y sama dengan kosong ini. Ini dia tadi ya. Okey. So, jawapan dia kawasan peluru inilah. Kena tunjukkan ini ya. Bina jadual ringkas. Sebelum itu tukarkan ketaksamaan kepada sama dengan. Tukar kepada persamaan. Lepas itu bina jadual ringkas. Lepas itu baru lukis. Ya, ini mungkin perlukan sikit masa sebab dia banyak langkah. Dia banyak langkah. Dah semua? Halo adik-adik semua, sudah? Hidayah, Nur Hidayah sudah? Jerum sudah, Jerum Benjamin. Dah, cikgu. Okey, bagus. Tracy Alin. Dah? Tracy Alin. Dah, okey. Sudah, okey. Kemudian satu lagi pelajar yang saya tidak boleh hubungi ya untuk Mbak Bestari untuk makluman. Kalau ada maklumat dia tolong bagi saya lah.
iaitu Fabian Ambo, anak Frankie. Fabian Ambo. Ini pun dua-dua nombor telefon yang saya call itu memang tidak tepat. Dia kata nombor telefon tiada dalam perkhidmatan. Dia guna Ataupun nombor satu telefon lagi. baru dia. Apa dia? Guna nombor telefon baru. Oh, so nanti kalau boleh awak bagi saya nombor telefon baru bapak mak dia boleh jugalah. Kalau you ada ataupun dia sendiri. Kalau you bagi saya dia punya nombor pun sebenarnya tak guna. Kalau dia tahu saya call dia memang tak angkat. Saya nak cakap dengan mak bapak dia lah. Kalau dia betul-betul ada masalah lain kita boleh bincang. Sebenarnya awak kena faham saya memahami masalah line dan data. Jadi saya kata kalau you betul-betul tidak boleh ikut Google Meet secara live. Setiap kali saya ada hantar link kan selepas itu, saya download rakaman saya. Itulah saya buat recording sekarang. Saya download, saya upload semula ke YouTube. Kemudian saya copy link YouTube itu hantar kepada awak. Jadi pelajar yang tak ikut itu boleh klik, senang. YouTube itu memang senang, klik saja boleh masuk. Dia tidak perlu line yang kuat. So itu tujuan saya tukar kepada YouTube. Jadi awak kena faham, saya download makan data saya, upload makan data saya sekali lagi. Masa saya buat Google Meet secara live, sekali lagi data. 3 kali data saya makan. Tapi tujuannya untuk memudahkan awak. Tapi masih lagi ada pelajar yang tergiur, dia tidak mau ikut. Kita jangan bincang boleh faham ke tidak boleh faham pembelajaran, menarik ke tidak menarik, itu cerita kedua ketiga lah. Yang paling penting ikut dulu. Ikut dulu. Harap semua faham lah. Sebab ramai buat tak faham, ramai buat tak faham. Terutamanya 4 wawasan. Sorry memang 4 wawasan ramai tidak hadir. Tapi apabila saya tengok mata pelajaran lain di dalam 4 wawasan, kehadiran bagus maksudnya kerja rumah ada hantar. Jadi saya sendiri pun akan tertanya-tanya lah kenapa apabila sampai mat saya kehadiran begitu sedikit padahal mata pelajaran lain kehadiran begitu baik. Maksudnya you sepatutnya tidak ada masalah untuk hadir. Tapi awak tidak mau hadir saja untuk 4 wawasan. Saya tidak boleh cakap mana subjek yang kehadiran bagus nanti susah. Tapi ada beberapa subjek yang okey, bagus. Hanya beberapa orang saja tidak hantar kerja. Tapi saya punya, kalau you tengok semalam, saya tengok semalam kita punya penghantaran 4 wawasan semalam. 10 orang daripada 29. 10 daripada 29. Lebih kurang 30% saja. 1/3 orang yang hantar. Padahal subjek itu, subjek lain 20/29. Kenapa begitu besar beza dia? Okay. Alright, so sudah kita pergi ke praktis kendiri 6.2D, muka surat 175. Buku teks muka surat 175, 6.2D. So ini awak tidak perlu saling gambar aja, tak perlu. Soalan pun tak perlu. Ini tak perlu. Tak perlu. Awak pergi sahaja soalan 1A. Jawapan dia. Okey, nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentarifkan rantau pelorek. So sekarang anda diberi rantau pelorek. Saya rasa dalam nota saya pun pernah buat soalan macam ini Banyak kita juga buat. Okey. Jadi di sini rantau pelorek dia adalah satu segitiga lah, sebab kalau kita tengok kawasan pelorek dia adalah ini sekejap. 1, 2, 3 kan, ada 3 kan. So mesti ada 3 ketaksamaan. So yang pertama ini garis putus-putus garis sempan, dia ke bawah, so lebih kecil lah. So Y lebih kecil S tambah 4. Kemudian untuk garis menegak ini, apa maksud garis menegak ini? Ini ialah X sama dengan 0. So dia pergi ke kiri, so S lebih kecil sama dengan 0 sebab dia guna garis padu. Bagaimana pula dengan yang ini? Garis ini ini lari tadi. Ini dia. Ya, ini ialah Y sama dengan 0.
Y sama dengan kosong, atas Y lebih besar sama dengan kosong. So awak tulis 3 kertas samaan ini ya sebagai jawapan. Urutan tak penting. Maksud saya urutan di sini 3 kertas samaan ini mana-mana tulis dulu tak kisah. Asalkan ada 3 kertas samaan ini. Urutan tidak penting Yang penting ada 3 kertas samaan yang betul. Lebih kecil jadi lebih besar, itu salah. Jadi kena tengok garis kalau garis sempan lebih kecil lebih besar. Kalau garis padu lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Itu kena jelas Okey, untuk B kita ada yang pertama Y sama dengan negatif 2S tolak 4. Tapi dia ke atas kan? Ke atas. Ke atas maksudnya lebih besar. Lebih besar ini. Okey. Kemudian yang kedua, tukar warna. Takut tukar warna kadang-kadang dia lari dia punya itu. Okey, yang kedua ini Y sama dengan 2S tolak 4, dia naik atas. Lebih besar lah. Tapi kari putus juga. So lebih besar. Kari putus-putus lebih besar. Y lebih besar 2S tolak 4. Tengok hanya sama dengan itu kita tukar. Yang lain semua sama. Sama dengan itu kita tukar. Okey, dan yang ketiga. Okey, yang ketiga. Satu lagi, kita dapati ini kan. Garisan ini ya. Okey, ini dia ke bawah. Dan apa persamaan garis hijau ini? Garis hijau ini pada pasti S. Pada pasti S ialah Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Dan dia garis padu, dia ke bawah. Ke bawah lebih kecil. Y lebih kecil sama dengan kosong. Okey. Jadi kita bincang ini sebab nanti sampai masa kita buat ujian topikal untuk bab 6 ini, inilah saya akan ambil soalan terus daripada latihan dalam buku teks. Ya. Jangan lupa esok kita ada ujian topikal. Ujian topikal bab 4 iaitu operasi set. Operasi set. So esok 3 waktu kan. Kita akan buat ujian 1 waktu, kemudian kita sambung pembelajaran 2 waktu. So kesemuanya 3 waktu. 1 waktu untuk ujian, kita ujian secara atas talian on the spot awak buat. Lepas itu kita sambung pembelajaran kita lah. Okey, so untuk soalan C, kita ada 3 kertas samaan, semua ketiga-tiga sudah diberi ya. Okey, kita tengok yang pertama Y sama dengan S dia ke atas kawasan berlorek, kari putus-putus. So Y lebih besar X. Ini jangan ubah menjadi S lebih besar Y itu tak boleh ubah. Kalau Y di kiri, Y lah di kiri. S di kiri, S lah di kiri. Kita ikut. Yang boleh kita ubah ialah sama dengan. Sama dengan itu tukar kepada ketaksamaan, simbol ketaksamaan. Okey, lepas itu yang kedua 3Y sama dengan 5X. Ini pun lebih kecil dia ke bawah. Ke bawah garis lebih kecil. Okey, so 3Y lebih kecil sama dengan 5X. Kenapa lebih kecil sama dengan? Sebab garis padu. Dan satu lagi X sama dengan 3. X sama dengan 3 pergi ke kiri. Pergi ke kiri lebih kecil. Dan sekali lagi dia garis padu. Lebih kecil sama dengan. So S lebih kecil sama dengan 3. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Itu soalan nombor 1 Okey, tuliskan. Okey, sudah? Harap semua sudah. Okey. Dah? Boleh kita sambung? Boleh. Okey, terima kasih.
bagi sikit lagi masa lah untuk sambung. Takut nanti ada yang belum. Sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada yang hadir pada pagi ini. Kehadiran pagi ini lebih baik berbanding dengan yang sebelum. Boleh dikatakan antara begitu lama kita buat, saya rasa pagi ini punya kehadiran yang terbaik lah. Paling ramai. Okey, untuk 4 pestari 6 orang saja tak ada. Iaitu Fabian, Fatin, Nur Fazana, Veronel, Florence Agi dan juga Nur Khamisha dan satu lagi Nurul Anissa. 6 orang. Saya akan cuba cari lagi 6 orang inilah. Kemudian untuk 4 wawasan ramai yang belum hadir lah. Harap mereka buat latihan kemudian lah. Kalau tidak boleh ikut, mereka boleh buat latihan kemudian. Tapi itu saya tak galakkan sebab you tak belajar, you tak dengar apa yang kita bincang. You hanya saling jawapan rakan. Sebenarnya tidak begitu tidak begitu orang kata tidak begitu berkesan lah. Tengok kalau saya tengok dalam grup ibu bapa 4 wawasan ada guru sudah send latihan semalam yang belum hantar tinggal 6 orang saja. Maksudnya hantar sampai 23 orang. Saya punya max tak pernah untuk 4 wawasan. 15 pun tak pernah. Jangan kata 23. So saya harap beri kerjasama kepada saya lah 4 wawasan. Saya risau sebenarnya kalau terlalu lama tidak belajar, tidak ikut. Apabila kita bersemuka di sekolah nanti susah kita nak cover balik semua. Okey. Harap semua maklum lah. Jangan buat tidak tahu 4 wawasan. Okey, soalan 1 sudah. Okey, soalan 2 pun sama, kita tulis ketaksamaan. Okey, tulis ketaksamaan. Ini dia, tulis ketaksamaan. Okey, so saya tengok yang pertama ini saya ini tidak apa you tulis dulu sebab saya ini saya tak tunjukkan bagaimana kita dapat garis lurus itu kan. Okey, tak apa, you tulis saja dulu. Untuk garis ini ialah X sama dengan negatif 4 X sama dengan negatif 4. Jadi dia lebih besar sebab dia ke kanan. So, lebih besar daripada negatif 4. Lepas itu satu lagi ketaksamaan yang boleh saya nampak di sini ialah ini ini dia ke atas kan? Ke atas kawasan pelorek dia ke atas. So garis ini ialah Y sama dengan 0. So ke atas, so lebih besar sama dengan 0. Sebab garis padu. Yang tinggal satu yang ini mungkin awak tidak tahu. Garis ini. Itu sebenarnya saya cari daripada kecerunan garis lurus. Kecerunan ini. So dia melalui asalan 00 kan? 00. Saya tunjuk di sini kecerunan. So kecerunan untuk garis ini ialah Y2 tolak Y1. 2 tolak 0 bahagi dengan negatif 4 tolak 0. So kita akan dapat negatif 1/2. Itu kecerunan dia. Negatif 1/2. So Y sama dengan negatif 1/2 X. Tidak ada C tidak ada pintasan Y sebab dia melalui asalan. Dan oleh sebab garis ini lepas kita lukis dia garis padu dan dia ke bawah, kawasan pelorek dia ke bawah, so lebih kecil lah, lebih kecil. Itu datang dia. Cari kecerunan. Cari kecerunan. Okey. Sudah. Okey, kemudian untuk bahagian B pula. Ini langsung tak bagi garis. Okey, kita tengok yang ini senang sikit iaitu Y sama dengan 0 ini kan. Ini Y sama dengan 0
Okey, dia ke atas, so lebih besar. Ini Y lebih besar sama dengan kosong. Ini boleh dapat lah kan. Yang tak boleh dapat ialah dua garis sendeng ini yang ada kecerunan. Itu kena cari kecerunan. Okey, saya cuba bincang satu. Cari kecerunan di sini ya. Okey. So, kalau garis ini, ya. Okey, so kita punya titik di sini 30. Yang titik atas ini 04 kan, ada koordinat di situ. So kita punya kecerunan sama dengan 4 tolak 0 bahagi 4 tolak 0 bahagi 0 tolak 3. So memang ada negatif, negatif 4/3. Itu kecerunan garis hijau ini. Lepas itu C tak perlu cari. C ialah pintasan Y. Pintasan Y dia kebetulan di 4. Jadi kita punya jawapan Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. 4 ini pintasan Y ya. Tapi oleh sebab kawasan peloreh di bawah garis lurus hijau ini. So dia lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. So dengan guna cara yang sama, garis satu lagi ini kita cari kecerunan. Kita dapat kecerunan dia 2, 4 tolak 0 bahagi dengan 0 tolak negatif 2. So kita boleh dapat kecerunan 2 di sini ya, tapi saya tak tunjukkan. Dan C itu ialah 4. So sekali lagi dia lebih kecil, dia ke bawah kawasan peloreh so lebih kecil sama dengan. Jadi dalam sistem rantau dalam sistem ketaksamaan linear ini, kalau dalam satu sistem, kalau dia punya kawasan peloreh adalah satu kawasan tertutup segitiga macam ini tertutup lah dia ada 3 ketaksamaan, mesti 1 lebih kecil, 2 lebih besar atau 2 lebih besar, 1 lebih kecil. Tidak mungkin ketiga 3 lebih kecil atau ketiga 3 lebih besar. Kalau ketiga 3 lebih kecil, ketiga 3 lebih besar, dia akan menjadi satu rantau yang terbuka. Bukan tertutup macam ini. Kalau tertutup macam ini mesti ada lebih kecil, ada lebih besar. Contohnya ini lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Macam itulah. Ataupun lebih besar, lebih kecil pun boleh. Okey, kemudian untuk 2C, soalan 2C. Okey, soalan 2C ada 4 di sini ya sebab 1 2 okey, 3 dan juga 4. So ada 4 ketaksamaan kita perlu bina. So ini ialah Y sama dengan 0 untuk ini. Yang tepi ini ialah X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0. Okey. Jadi Y lebih kecil sama dengan 0 sebab dia di bawah kan. Ke kanan lebih besar. X lebih besar sama dengan 0. Sudah dapat 2. Kalau you tak tahu cari kecerunan, sekurang-kurang 2 ini sudah boleh dapat. Sudah boleh dapat. Dan untuk 2 ini, kita masih kena cari kecerunan seperti tadi lah. Okey. So, kita boleh guna koordinat 3 ini ialah 30 koordinat. Dengan yang bawah ini 0 negatif 2. So kalau cari kecerunan dia boleh dapat 0 tolak negatif 2. Okey, negatif 2 bahagi dengan 3 tolak 0. So kecerunan 2/3. Okey, 2/3. Dan pintasan Y dia negatif 2. So 2/3 S tolak 2. Negatif 2 pintasan Y. Dan garis lurus ini kawasan peloreh ke atas garis lebih besar. So ini jawapan betul. Kemudian untuk garis yang terakhir ini saya tukar warna. Okey, so ini titik apa? 10 kan? 10. Yang bawah ini titik dia negatif 0 negatif 1. 0 negatif 1. Okey ya. Jadi kecerunan dia ialah 0 tolak negatif 1 bahagi 1 tolak 0. So kecerunan ialah 1. Dan dia punya pintasan tak perlu cari, pintasan Y dia C ya, negatif 1 di sini. So itulah 1 kecerunan 1 1x. So 1x 1 tak perlu tulis So Y sama dengan S tolak 1. Tolak 1 ialah kerana pintasan Y dia negatif 1 And then garis itu ke bawah, kawasan peloreh ke bawah. Ini ke bawah. So guna lebih kecil sama dengan.
So tuliskan. Tuliskan, no? Sudah? Boleh? Okey ke semua? Okey. Okey ya. Jadi harap okey ya. Sekejap. Okey. Harap teguran-teguran cikgu itu tidaklah memutuskan semangat anda untuk terus belajar, terutamanya untuk matematik. Saya ataupun cikgu berikan teguran, berikan nasihat, saya hanya ada satu tujuan, iaitu demi kebaikan murid saya. Saya tidak boleh tahan, tidak boleh sabar kalau murid yang saya ajar itu tak boleh lulus matematik. Saya jenis orang yang sangat yakin pada diri. Saya memang rasa saya memang bagus dalam matematik. Itu memang tak perlu saya nafikan. Jadi apabila macam itu, saya akan rasa kalau murid saya yang saya ajar itu gagal, saya akan sedih ya. Saya akan sedih. Jadi demi kebaikan anda, jadi saya beri teguran agar awak ikut pembelajaran. Saya tidak mau belajar saya gagal. Itu satu-satunya tujuan. Saya tidak boleh terima anak murid yang saya ajar itu gagal SPM matematik. Murid gagal, pemasuk guru itu tak apa kata murid gagal maksudnya guru itu pun gagal. Itu dia. So saya harap semua yang pernah saya tegur, yang pernah saya nasihatkan itu jangan simpan dalam hati lah. Angkatlah itu sebagai satu motivasi, angkatlah satu itu sebagai gerakan untuk kita bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Boleh ya? So, awak jangan risau cikgu, dulu PT3 saya tingkatan 1, tingkatan 2 saya math saya gagal tak pernah lulus. Jangan awak risau. Itu saya punya saya akan fikirkan cara untuk membantu. Saya berkongsi sajalah. Contohnya SPM 2020. Keputusan kan beberapa minggu yang lepas sudah keluar. Murid saya ada seorang lah. Perempuan Melayu. Okey. Dia kata, dia beritahu saya apabila dia terima keputusan. Dia kata, dulu PT3, dulu dia ada ambil PT3 lah. Dia punya matematik gagal. A, B, C, D, E, gagal. Gagal ke? F ke E ya? Gagal ke E? Saya lupa. And then SPM dia punya matematik ialah A. Dia kata dari gagal pergi ke A. Sangat gembira dia lah. Jadi saya rasa asalkan awak ikut apa yang saya ajar, ikut rentak saya, terutamanya untuk 4 bestari, saya yakin. Saya yakin pelajar tersebut akan mendapat grade yang sangat cemerlang. Jadi itulah saya harapkan. So jangan anggap matematik ini susah. Selalu fikirkan dia senang. Fikir senang nanti dia akan jadi senang. Jangan dia tiap hari kata matematik itu susah. Itu jangan fikir macam itulah. Kita kena thinking positif. Positive thinking. Jangan kata susah. Susah kita belajar lah. Orang lain guna 1 jam belajar boleh faham, saya tak boleh, saya guna 2 jam lah kan. 3 jam lah, 4 jam, mestilah boleh juga. Jadi itu bergantung kepada diri sendirilah, sikap dia macam mana. Macam itulah, kalau dulu saya pun macam itu. Orang belajar 1 jam boleh faham, saya 1 jam tak boleh faham, saya tambah 2 jam, 3 jam sehingga saya faham. Saya akan fikir kenapa orang lain boleh faham, saya tak boleh faham. Explore sendiri, belajar sendiri, buat latihan banyak-banyak. Tak tahu tanya cikgu, tanya kawan. Macam itulah cara dia. Saya masih ingat
Saya cerita sikit ini, kongsikan pengalaman sikit. Dulu saya belajar di universiti. Ada satu subjek matematik itu, satu subjek itu sangat sukar. Boleh kata sukar juga. Boleh saja. Jadi ada saya soalan tidak faham. Saya nak jumpa pensyarah lah di luar bilik itu. Nak pergi jumpa pensyarah itu tanya tentang ini. Okey, saya pergi pukul 8. Pergi pukul 8, pergi ke pejabat dia. Setiap pensyarah ada satu bilik sendiri kan. So saya tunggu di luar bilik dia. Pukul 8 dia belum sampai ke bilik. You tahu saya tunggu berapa jam? Saya tunggu 3 jam. Pukul 11 pagi dia baru sampai ke pejabat dia. 3 jam saya tunggu di sana. Akhirnya saya dapat tanyalah apa yang saya nak tahu itu. Dan akhirnya mata pelajaran itu, matematik, subjek itu saya, sebab matematik sebenarnya banyak subjek di dalam, matematik subjek itu memang saya dapat A juga akhirnya. Boleh kata hampir semua subjek matematik di universiti saya memang A. Tak kisah kalkulus ke, statistik ke, algebra ke, semua A. Hampir semua, kecuali ada 1-2 saja yang tidak A. Saya pun tak tahu kenapa lah. Jadi saya rasa itu semangat untuk belajar lah. Saya tak tahu, saya tanya. 3 jam pun saya tunggu sampai saya dapatkan pensyarah itu. Jadi semangat itu perlu ada lah. Motivasi itu perlu ada. Seperti awak lah. Tak tahu tanya, tak faham belajar. 1 jam tak boleh, 2 jam. 2 jam tak boleh, 3 jam. Yang penting saya nak faham. So harapkanlah semua ada sasaran macam itu. Saya nak SPM matematik saya A. Contohnya. Walaupun PT3 saya tingkatan 1 saya tak pernah lulus, setiap kali gagal. Kita jangan fikir itu sudah lepas. Yang kita nak tengok ke depan, tahun depan SPM. Okey. Boleh Sudah siap? Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada pagi ini ya. So anda ambil gambar apa yang kita telah bincang pagi ini, iaitu soalan 3 BCD, latihan 6.2C tadi yang mula-mula tadi ya. Soalan 3 BCD, kemudian latihan yang ini 6.2D. 6.2D soalan 1, soalan 2. Itu sahaja perlu awak ambil. Kalau you buat dalam 2 muka surat, ambil 2 muka surat, hantar. Kalau you buat dalam 3 muka surat, ambillah 3 muka surat, hantar. Masing-masing lah tak sama, sebab ada yang tulisan besar, ada yang tulisan kecil kan, terpulang. Tapi itu 2 latihan, 6.2C, 6.2D yang kita bincang pada pagi ini, awak hantar. Saya rasa boleh hantar terus sekarang sebab memang awak sudah buat sekarang. Kan kita sambil bincang, kita terus buat. Kalau tidak nanti tangguh-tangguh nanti awak lupa. So, satu lagi perkara akhir, esok ujian topikal bab 4. Esok ujian topikal bab 4 iaitu operasi set. Cikgu berharap semua buat persediaan. Esok kita akan ujian. 3 waktu, 1 waktu ujian, 2 waktu latihan. Sambung latihan. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Sebab pagi esok pukul 7.30 bangun awal sikit. Okey, terima kasih ya. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Thank you cikgu.